Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi sekolah 2025 dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Tahun 1 sesi 2022, sesi 2023 diucapkan dari ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih kerana memilih Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya sebagai tempat anak-anak meneruskan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Untuk makluman ibu bapa sekalian, Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya merupakan salah sebuah sekolah yang terlibat di program Transformasi Sekolah 2025 kohort ke-6. Berikut merupakan visi dan misi sekolah. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta pengembangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Mari kita berkenalan dengan barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Memperkenalkan Puan Nur Zarimah binti Zainuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Encik Isha Rashidi bin Ishaq, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Hirman bin Jamaluddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Rostam bin Cik Wan, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Mari kita berkenalan pula dengan guru-guru kelas tahun 1 bagi sesi 2022-2023. Puan Rozana binti Rosli, Guru Kelas 1 Sentosa. Puan Norezaina binti Mahari, Guru Kelas 1 Saujana. Puan Siti Mariam binti Saad, Guru Kelas 1 Simfoni. Dan Cik Zuraini binti Mat Nur, Guru Kelas 1 Sejahtera. Ibu bapa sudah bersedia anak-anak masuk tahun 1? Untuk makluman, sesi persekolahan akan bermula pada 21 Mac 2022 iaitu pada hari Isnin. Bagi taklimat tahun 1 sesi 2022, sesi 2023, kami akan menyentuh 4 perkara penting seperti berikut. Program transisi tahun 1 2.0, kurikulum dan pentaksir, buku teks dan peraturan sekolah. Program transisi tahun 1 2.0 atau singkatannya PTTS 2.0. Program transisi tahun 1 2.0 merupakan program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah.
Berikut merupakan objektif program transisi tahun 1 2.0. Program transisi tahun 1 2.0 akan dijalankan selama 4 minggu bermula 21 Mac 2022 sehingga 14 April 2022. Terdapat 2 fasa di dalam program transisi tahun 1 2.0. Fasa pertama ialah fasa penyesuaian dan fasa kedua ialah fasa kesediaan. Fasa penyesuaian dilaksanakan selama 2 minggu bermula 21 Mac 2022 sehingga 31 Mac 2022. Antara pengisiannya ialah aktiviti rutin, perbualan hal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan rutin pada waktu rehat. Fasa kesediaan juga dilaksanakan selama 2 minggu bermula 3 April 2022 sehingga 14 April 2022. Pada fasa kesediaan, murid akan belajar mengikut tema yang ditetapkan seperti diri saya, dunia di sekeliling saya, alam sekitar dan kesenian dan kebudayaan. Peranan ibu bapa, pentadbir dan guru adalah sangat penting untuk memastikan kelancaran program transisi tahun 1 2.0 untuk memastikan segala objektif yang telah ditetapkan tercapai. Berikut adalah peranan ibu bapa sepanjang program transisi tahun 1 2.0 dijalankan. Kerjasama ibu bapa didahului dengan ucapan terima kasih. Kurikulum dan pentaksiran. Kurikulum yang digunakan ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah ataupun singkatannya KSSR. Pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran adalah berpandukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran seperti berikut. Ia melibatkan mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Arab, Pendidikan Islam, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Islam. Bagi pentaksiran pula, ia bukanlah berbentuk peperiksaan. Ia dijalankan secara berterusan sepanjang tahun merangkumi pelbagai aspek. Hasil pentaksiran boleh disemak oleh waris 2 kali setahun, iaitu pertengahan tahun dan akhir tahun. Secara umumnya, ini adalah sistem pentaksiran berasaskan sekolah. Namun, untuk tahap 1, ia lebih berfokus kepada pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah menekankan 4 perkara utama seperti berikut, iaitu mengukuhkan kemahiran asas 4M, menggunakan sistem pentaksiran, fokus kepada perkembangan murid serta pembangunan karakter pelajar. Jadi, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah bagi tahap 1 lebih menumpukan kepada kemahiran membaca, menulis, mengira, menakul, iaitu berfikir dengan membuat pertimbangan secara logik dan mengamalkan nilai rutin seperti berterima kasih, bertolak ansur, baik hati, menolong guru dan banyak lagi.
hasil pentaksiran disebut sebagai tahap penguasaan ataupun TP. Terdapat 6 tahap penguasaan mengikut tafsiran-tafsiran berikut. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada semasa, murid adalah diharapkan akan mendapat tahap penguasaan minima iaitu tahap penguasaan 3. Buku teks yang dibekalkan di sekolah adalah di bawah skim pinjaman buku teks. Ini bermaksud murid mendapat pinjaman buku teks pada awal sesi persekolahan dan perlu memulangkan semula buku teks yang dipinjam pada akhir sesi persekolahan. Bagi murid tahun 1, murid akan menggunakan buku teks pada 17 April 2022 iaitu selepas tamatnya program transisi tahun 1 2.0. Berikut adalah senarai buku teks yang akan diterima oleh murid yang beragama Islam. Manakala ini pula senarai buku teks untuk murid yang bukan beragama Islam. Berikut adalah senarai buku aktiviti mengikut mata pelajaran yang akan diterima oleh murid beragama Islam. Manakala ini pula senarai buku aktiviti yang akan diterima oleh murid bukan beragama Islam. Menjaga buku teks di bawah skim simpanan buku teks adalah tanggungjawab bersama. Oleh itu, semua murid hendaklah memastikan semua buku teks dan buku aktiviti dibalut menggunakan plastik lut sinar. Memastikan semua buku teks dan buku aktiviti tulis nama murid dan tidak menconteng atau mengoyak buku teks. Peraturan am sekolah. Kehadiran ke sekolah. Kehadiran murid ke sekolah adalah mengikut takwim yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekiranya murid tidak dapat hadir ke sekolah, ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan kepada guru untuk direkodkan. Waktu persekolahan bagi murid tahun 1 ialah sesi petang, bermula jam 12.45 petang sehingga jam 6 petang. Semasa waktu hadir, murid akan masuk melalui pintu B berdekatan dengan kantin. Semasa pulang, murid akan melalui pintu A bagi yang menaiki van dan pintu B bagi murid yang waris. Semasa berada di dalam kelas, murid-murid diminta untuk mengikut peraturan-peraturan seperti berikut. Tata cara pemakaian baju seragam sekolah. Bagi murid lelaki, memakai baju kemeja berwarna putih, berseluar panjang berwarna biru dan memakai tali leher. Jika murid memakai berwarna hitam, stokin juga berwarna hitam. Jika murid memakai kasut berwarna putih, stokin juga berwarna putih. Kedudukan lencana dan tanda nama adalah seperti di dalam gambar berikut. Tata cara pemakaian bagi murid perempuan bertudung pula adalah seperti berikut. Baju kurung berwarna putih, kain berwarna biru tua dan memakai tudung berwarna putih. Anak tudung juga berwarna putih. Jika murid memakai kasut berwarna putih, maka stokin juga berwarna putih. Dan jika murid memakai kasut berwarna hitam,
stokin juga berwarna hitam. Kedudukan lencana dan tanda nama pada tudung adalah seperti di dalam gambar berikut. Tata cara pemakaian bagi murid perempuan berambut pendek adalah seperti di dalam gambar berikut. Tata cara pemakaian bagi murid perempuan berambut panjang melepasi bahu adalah seperti di dalam gambar berikut. Pastikan rambut diikat dengan kemas menggunakan ikat rambut berwarna hitam, biru atau putih. Tata cara pemakaian pakaian sukan bagi murid lelaki. Baju t-shirt berlogo sekolah atau t-shirt putih, memakai seluar senaman berlogo sekolah atau berwarna hitam atau berwarna biru gelap. Bagi murid yang memakai kot berwarna putih, stokin juga berwarna putih, dan bagi murid yang memakai kasut berwarna hitam, stokin juga berwarna hitam. Tata cara pemakaian pakaian sukan bagi murid perempuan pula, baju t-shirt berlogo sekolah lengan panjang atau t-shirt putih lengan panjang, memakai seluar senaman berlogo sekolah atau berwarna hitam atau berwarna biru. Jika murid memakai kasut berwarna putih, maka stokin juga berwarna putih. Jika murid memakai kasut berwarna hitam dan memakai stokin berwarna hitam. Bagi murid yang bertudung, hendaklah memakai tudung berwarna hitam tiada corak. Anak tudung juga berwarna hitam. Amalan norma baharu. Murid hendaklah sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa membasuh tangan dengan sabun atau cecair pembasmi kuman sanitizer, menjaga jarak fizikal dan melakukan pemeriksaan kendiri jika mengalami gejala seperti demam, sesema atau batuk. Sekiranya didapati murid tidak sihat, murid tidak perlu hadir ke sekolah. Berjumpa dengan doktor bertauliah dan dapatkan sijil sakit, berehat dan makan ubat mengikut nasihat doktor, dan jika positif COVID-19, maklumkan kepada guru kelas. Bagi faktor keselamatan, murid dilarang membawa barang kemas, wang yang banyak atau lebih dari keperluan dan perhiasan diri. Murid juga dilarang membawa permainan, telefon bimbit atau gadget. Murid dilarang membawa senjata tajam atau objek berbahaya. Ibu bapa atau penjaga perlu sentiasa mengemaskini maklumat seperti nombor telefon bimbit ibu bapa atau penjaga yang boleh dihubungi, alamat kediaman atau status kesihatan murid sekiranya perlu. Sekian sahaja Taklimat Tahun 1 bagi sesi 2022-2023 kali ini. Sekiranya ibu bapa atau penjaga ada persoalan, bolehlah terus bertanya kepada guru kelas masing-masing atau terus kepada pihak sekolah. Sekian, terima kasih.